Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung siri kuliah maghrib kita secara online, di mana perbicaraan kita iaitulah menerusi kitab Munyatul Musalli bagi surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang, Selangor. Sidang jamaah muslimin muslimat, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab kita ini membicarakan berkaitan dengan perihal sembahyang. Maka telah kita bicarakan pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan bab sunat hai'ah. Yang mana di dalam sembahyang, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita maklum, ada di dalamnya yang dinamakan rukun. Yang kedua, di dalam sembahyang itu juga dinamakan perkara-perkara sunat. Maka perkara sunat ni pula di dalam sembahyang terbahagi pula kepada dua. Yang pertamanya, iaitulah sunat ab'ad. Yang keduanya, iaitulah sunat hai'ah. Maka sunat ab'ad telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Yang mana sunat ab'ad ini ialah sunat yang sangat-sangat dituntut. Kelakuan sembahyang yang sangat-sangat dituntut. Yang mana sekiranya kita meninggalkan dia, sunat untuk kita sujud sahwi. Sembahyang kita tetap sah. Akan tetapi sunat kita tempel dia dengan sujud sahwi. Bila? Manakala kita meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara sunat ab'ad yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka di antaranya lagi di dalam sembahyang ada sunat hai'ah. Maka sunat hai'ah ini, sekiranya kita meninggalkan dia, sembahyang kita sah dan tak sunat kita sujud sahwi. Beza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, perkara yang di dalam sembahyang, kalau kita tinggal dia, solat kita sah. Tapi sunat sujud sahwi. Sunat hai'ah, kalau kita tinggal dia, tak sunat kita sujud sahwi. Itu sunat ab'ad dengan sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni nak mencantikkan lagi sembahyang kita. Nak memperelokkan lagi sembahyang kita. Bermakna untuk menyempurnakan, untuk sempurna sembahyang kita, hiasilah dengan sunat-sunat hai'ah ini. Jangan tinggal dia. Maka banyaklah sunat hai'ah.
Yang lain daripada sunat ab'ad, itulah sunat hai'ah. Lain daripada sunat ab'ad, itulah sunat hai'ah. Jadi banyak sunat ab'ad, sunat hai'ah di dalam sembahyang kita ni. Jadi di antaranya telah kita bicara pada pertemuan yang lalu. Jadi pada malam ini kita nak sambung lagi di dalam hal sunat hai'ah ni. Pada halaman muka surat 10 bagi kitab Jawi, kitab Muniyatul Musalli. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada sunat hai'ah. Sebahagian daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu. Sebahagian daripadanya ialah sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Siap. Sudah. Jadi macam mana ni? Kalau kita perhati di dalam kitab kita ni, kata Syekh Daud rahimahullah ta'ala dan setengahnya, yakni sebahagian daripada sunat hai'ah. Kerana kita duk bicara sekarang ni bab sunat hai'ah. Pada malam ni kita duk sambung bab sunat hai'ah. Maka di antara banyak-banyak sunat hai'ah, sebahagiannya ialah sunat kita membaca kunut. Bila? Pada rakaat yang kedua daripada subuh. Dan yakni sunat kita membaca kunut tu juga pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang akhir, pada witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Tidakkah kita muskil? Muskil apa? Tidakkah kita ketahui yang mana kita telah belajar pada pertemuan yang lalu, baca kunut ni masuk dalam kategori mana? Masuk dalam kategori sunat ab'ad. Bukan sunat hai'ah. Yang mana baca kunut ni sunat di sisi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sunat baca kunut pada subuh. Begitu juga pada witir, pada nisfu yang kedua di dalam bulan Ramadan. Maka hak ni ialah sunat ab'ad. Yang mana kalaulah kita tinggal salah satu daripada sunat ab'ad, di antaranya baca kunut, sunat di akhir sembahyang kita, maknanya kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sunat kita tepek dia. Kerana kita tinggal sunat ab'ad, di antaranya baca kunut. Bila? Pada sembahyang subuh, pada rakaat yang kedua tu. Tiba-tiba kita tinggal sunat sujud sahwi. Di sini pula, dalam kitab kita Muniyatul Musalli ni, Syekh Daud sebut dan setengah daripada sunat hai'ah. Dulu sebut dah. Sunat ab'ad, baca kunut, sebut dah. Dalam kitab kita ni kita telah belajar dah. Di antara perkara sunat ab'ad ialah baca kunut. Sebut dah, baca kunut tu sunat ab'ad. Tapi diulangi di dalam bab sunat hai'ah ni, baca kunut pula. Sini kita kena tanggung. Kita kena takdirkan. Kita kena buat penjagaan. Apa maksud pula? Apa maksud hak di dalam sunat hai'ah ni? Hak dimaksudkan di dalam kitab Muniyatul Musalli, di dalam bab sunat hai'ah, dibilang sekali lagi baca kunut. Yang mana baca kunut bilang dah, kira dah, tulis dah, belajar dah hari tu di sunat ab'ad. Kategori sunat ab'ad baca kunut ni. Tapi diulangi ni di dalam bab sunat hai'ah baca kunut. Ni kita kena buat jaga-jagaan. Kita kena buat penjagaan. Macam mana penjagaannya? Begini. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu ialah sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua, yakni pada iktidal di rakaat yang kedua daripada subuh, daripada solat subuh. Yakni
Sunat kita baca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Dan juga sunat kita membaca kunut pada solat witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan ni. Hak dikategorikan sunat hai'ah. Yakni sunat baca setelah mana kita baca zikir pada iktidal. Kena tanda gitu. Kena buat penjagaan. Yakni hak sunat hai'ah ni. Baca kunut pada rakaat yang kedua. Yakni pada iktidal rakaat yang kedua daripada subuh. Begitu jugalah sunat baca kunut pada rakaat akhir pada witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan ni. Yakni hak sunat hai'ah tu baca kunut setelah kita baca Rabbana lakal ham ataupun Rabbana walakal ham. Lalu tu iringi pula. Maknanya dengan baca kunut. Tu sunat hai'ah. Tu sunat hai'ahnya. Adapun diri baca kunut sunat ab'ad. Doa kunut tu sendiri pada solat subuh. Doa kunut tu sendiri pada solat witir hak nisfu yang kedua pada bulan Ramadan, itu sunat ab'ad. Dah kata sunat hai'ah ni, baca tu. Bila baca tu? Hak nak bila baca tu? Baca pada setelah kita zikir hak iktidah. Sami'allahu liman hamidah. Bermakna, lalu tu kita tamak nina sekejap. Kemudian, akad tangan, baca kunut. Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Tanpa kita baca zikir hak iktidah tu. Zikir ketika mana kita iktidah tu, Rabbana lakal hamd, atau tambah hak lain, Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, ataupun hak mil'us sama tu. Jadi tanpa kita baca tu, terus kepada baca kunut, tak jadi masalah. Maknanya kita telah meninggalkan sunat hai'ah teraturan tadi. Kita telah meninggalkan dia. Hak sepatutnya baca zikir dia dulu, zikir iktidah dulu, Rabbana lakal hamd, yang mana hak ni pun sunat hai'ah, diri baca tu. Teraturan dia tu setelah tu baca kunut, itu tu sunat hai'ah juga. Tertib dia tu sunat hai'ah juga. Tertib baca kunut tu ialah sunat hai'ah, yakni setelah kita membaca zikir pada iktidal. Setelah kita banyak baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih misalnya. Lalu tu barulah kita baca kunut. Situ. Ini sunat ab'adnya. Apa ni hak sunat hai'ahnya? Adapun diri baca kunut, adapun diri membaca kunut pada subuh, begitu juga pada witir nisfu yang kedua di dalam bulan Ramadan, yang ni sunat ab'ad. Hak kata sunat hai'ah ni tertib baca tu. Maknanya zikir iktidah, kemudian ikutilah dengan doa kunut hak pada subuh dan juga witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Hak tu ialah sunat hai'ah. Tu sunat hai'ahnya. Jaga malak tu. Kalau tidak peling kita. Kalau tidak, macam mana ni? Tidakkah sunat apa ni sunat baca kunut tu? Tadi tanggung dengan cara tadi. Tu kita buat jaga-jaga dengan cara tadi. Habis itu. Jadi setengah daripada sunat hai'ahnya, sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua, yakni pada iktidal di rakaat yang kedua daripada subuh. Dan witir, yakni sunat kita membaca kunut pada rakaat yang akhir. Pada rakaat yang akhir, pada witir nisfu yang kedua, iaitulah pada malam yang ke-16 hingga akhir daripada bulan Ramadan. Jadi sunat kita baca kunut tu pada subuh dan pada witir nisfu yang kedua ni, hak sunat hai'ahnya setelah mana kita baca zikir pada iktidal. Jadi pada witir kita, witir nisfu yang kedua,
pada malam yang ke-16, malam yang pertama, malam yang kedua, hak tu tak sunat lagi kita baca kunut. Hak sunatnya setelah bahagi dua. Bulan Ramadan tu bagi dua, maknanya malam yang ke-16 lah. Start daripada malam yang ke-16, sunat kita baca witir. Apa ni sunat? Kita baca kunut. Dia witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Baca tu bila? Baca tu iaitulah pada ketika mana rakaat yang akhir. Maknanya kalaulah seseorang itu dia sembahyang witir di dalam bulan Ramadan, nisfu yang kedua tersebut, dia sembahyang sebelah rakaat. Bermakna kunutnya iaitulah di rakaat yang ke-11, rakaat akhir. Kalau dia buat 9, di rakaat yang ke-9. Kalau dia buat 7, di rakaat yang ke-7. Begitulah. Ghalib kitanya buat 3 rakaat. Di rakaat yang ketiga, rakaat yang akhir hak kita sembahyang witir tu. Ataupun kalau kita sembahyang 1 rakaat, di 1 rakaat tu, di 1 rakaat tu kita baca kita baca kunut. Kita baca kunut di nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Itu sunat kita baca kunut. Kunut ni apa? Kunut ni, kunut ni ialah zikir yang tertentu. Itu kunut. Kunut ni ialah zikir yang tertentu yang mana mengandungi di dalamnya doa dan juga puji. Itulah panggil kunut. Yang ada padanya doa, ada padanya puji. Itu panggil kunut. Jadi adalah panggil kunut pendek. Kunut pendek ni bukan dengan makna kunut panjang. Kunut pendek, kunut bukan begitu. Kunut pendek ni sekurang-kurangnya ialah Allahumma gfirli, ya Allah, ampunkanlah akan daku, ya Allah. Itu panggil doa. Kemudian puji, ya Ghafur, ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Wassallallahu, selawat pada Nabi. Selesai. Itu sekurang-kurang kunut. Nak panggil kunut pendek. Itu kunut pendek tu. Ada padanya doa, ada padanya puji. Ataupun Allahummarhamni ya Rahim, ya Allah, kasihanilah aku, ya Rahim, Tuhan yang maha yang maha penyayang, yang maha kasih sayang, yang maha penyayang. Wassallallahu. Kemudian kita selawat. Itulah nama kunut. Panggil kunut tu, kunut pendek dia panggil. Bila ni nak buat hak ni? Kalau kita pergi di Mekah lah misalnya. Misalnya kita pergi kat Mekah, kemudian tengok imamnya tak baca kunut. Dah tak baca kunut, sunat. Kerana kita mazhab Imam Syafi'i masih lagi sunat membaca kunut. Jangan baca panjang. Takut-takutnya tak sempat. Lainlah kalau imam tu dia memang lama pada iktidah. Kalau dia lama pada iktidah, biasanya imam-imam Arab ni, imam-imam Mekah ni, imam Madinah ke misalnya, dia jaga. Kalaulah di saat haji ke, mungkin dia jaga. Berkemungkinan dia ada jaga. Dia jaga kerana dia tahu ramai makmum-makmum di sini ni, belakang dia ni, dengan pelbagai mazhab. Dah dia misalnya tak baca, dia pelama sikit pada iktidah. Kerana apa? Kerana nak beri kesempatan kepada kita tadi tu baca witir. Apa ni? Baca kunut. Baca kunut. Kunut mana baca? Ni kunut pendek tadi. Allahumma gfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad hingga akhir. Ataupun Allahumma arhamni ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad hingga akhir. Tu hasil adalah fadilat kunut tadi. Di sisi mazhab kita Imam Syafi'i menyunatkan baca kunut. Dapat pahala sunat abad tadi tu. Dapat pahala sunat abad. Sunat kita baca walau imam tak baca. Bila sunat ni? Sekiranya kita sangka di mana kalau kita baca ni kita sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Sunat kita baca ketika tu. Adapun kalau kita sangka sempat dengan imam kalau kita baca kunut tu di antar
di duduk antara dua sujud imam. Kita sempat, kita sengkanya. Ketika tu makruh. Tak payah baca makruh. Makruh kurang dalam sembahyang kita. Biar tak payah baca, tinggal ikut imam. Tapi nak ceritanya, di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, sunat membaca kunut. Sunat. Hingga kalau imam tak baca, sunat lagi kita baca. Bila sunat tu? Kalau kita sangka kita dan dengan imam, kita sempat dengan imam, yang mana imam di sujud yang pertama. Kalaulah kita sangka imam tu kita sempat dengan dia di duduk antara dua sujud. Kalau kita baca kunut, yang mana dia tinggal baca kunut, kita dan ni, kita sangkanya. Tapi imam duduk rakaat, duduk antara dua sujud, kita dan. Ketika tu makruh kita baca. Walhasilnya, di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, sunat baca kunut. Sunat baca kunut. Jadi itulah panggil kunut pendek tadinya. Allahumma firli ya ghafur, ataupun Allahumma arhamni ya ghafur. Sunat kita baca. Ni hak sunat ayahnya setelah mana iaitulah kita baca terlebih dahulu iktidal. Iktidal pula dah. Setelah mana kita baca terlebih dahulu, iaitulah zikir pada iktidal, kemudian ikuti dengan kunut ni. Itu sunat hayah. Habis itu. Dan pada tiap-tiap sembahyang, dan setengah daripada sunat ayahnya membaca kunut pada tiap-tiap sembahyang. Pada tiap-tiap sembahyang, ini pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Pada sembahyang 5 waktu ni sunat kita baca kunut. Apa? Sunat baca kunut pada tiap-tiap sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ni, sembahyang maktubah ni. Jika kait pada kata sunat baca kunut tu, jika kedatangan bala atau percubaan. Jika mari ataupun jika turunnya bala ataupun percubaan, turun ujian kepada kita. Sama ada turun bala ataupun cubaan ni di tempat kita ke, ataupun bukan tempat kita ke, ni negara kita ke, ataupun bukan negara kita ke. Ataupun maknanya turun bala tu seperti kemarau yang panjang umpamanya, ataupun seperti penyakit taun, ni virus corona umpamanya, ni dia panggil bala lah ni, dia panggil ujian lah ni. Ataupun kita diserang, kita tahu ada satu-satu negara tu dizalimi oleh orang kafir, seperti Palestin ada perang misalnya, contohnya. Ketika tu sunat kita baca kunut. Bila? Pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Hak ni nama apa hak ni? Ini nama dia kunut nazilah. Kunut nazilah gitu. Kunut nazilah. Kunut nazilah maknanya kunut ketika mana turunnya bala. Jadi kita baca bila? Tiap-tiap kali lepas tiap-tiap kali sembahyang 5 waktu. Di rakaat yang akhir tu, pada iktidal. Di rakaat yang akhir, pada iktidal adalah samalah tempat dia nya. Tapi hak ni kita baca tiap-tiap kali sembahyang fardu. Subuh baca, zuhur baca, asar pun kita baca, maghrib pun kita baca, isyak pun kita baca. Tiap-tiap kali, tiap-tiap sembahyang 5 waktu baca semua. Baca selalu. Ni dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah nama dia. Kunut yang kita baca ketika mana kedatangan bala. Ni pun sunat hayah. Itu sunat hayah. Itu maknanya ibarat di dalam kitab kita ni. Ni masuk dalam kata sunat hayah. Masuk dalam kata sunat hayah. Habis itu. Iaitu lafaz kunut ni. Dia nak terang kepada kita dulu, takut kita tak tahu lafaz baca kunut ni macam mana weh. Lafaz baca kunut ni hak warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita maklum tadi, baca kunut iaitulah zikir yang tertentu yang mengandungi doa, yang mengandungi puji. Itulah panggil doa kunut.
Jadi doa kunut sama ada waris daripada Nabi kah ataupun hak tidak waris daripada Nabi kah, tak kira. Panggil doa kunut. Hak tak waris semacam tadi hak kita baca tu. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma arhamni ya ghafur ya rahim misalnya. Ikutlah. Kerana ada di sana doa, ada puji. Ada pun hak ni hak afdal. Ni hak afdal ni yang waris daripada Nabi SAW yang ditanya oleh Sayyidina Hasan bagaimana ke cara kunut. Ni Nabi SAW jawab ni. Ni hak kita nak baca ni. Ni hak waris daripada Nabi kita SAW. Yang mana dalil kunut ni ada. Di dalam mazhab kita dalil kunut ni ada. Bukan kata sebagaimana sebahagian mereka tu. Yang kata apa ni? Duk kunut-kunut ni. Dalilnya lemah. Dalil lemah. Pandai dia daripada Imam Syafi'i. Apa rak? Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Benda khilaf. Benda khilaf lah. Dan kita adakah lebih alim daripada Imam Syafi'i? Kita mazhab apa di Malaysia? Mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i guna mazhab Syafi'i. Kerana apa kita nak buat pandai-pandai? Kita nak buat hebat kita. Ni dalilnya lemah. Kena mengikut pandangan begian. Tak kenalah macam tu. Tidakkah khilaf itu rahmat? Khilaf tu sendiri di kalangan ulama tu rahmat bagi kita. Tapi kita buat seperti permusuhan. Jadi tidak rahmat lagi. Jadi berpecah belah umat manusia. Ini tak betul. Lainlah kalau kita nak menerangkan. Kadar untuk kita nak menerangkan baik di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Dalilnya begian. Sungguh pun begitu berlaku khilaf di kalangan ulama. Di sisi mazhab lain contohnya. Di sisi mereka tak sunat baca kunut. Dengan dalilnya bantahan daripada mereka begian. Tak apa macam tu. Ini dia panggil khilaf di kalangan ulama tu rahmat. Bermakna kita tak perlu berbalah. Orang tak baca kunut tak boleh nak kata bid'ah dia. Tak betul tu. Baca kunut. Ni pula baca kunut tak betul. Ni tak baca tak betul. Tu panggil maknanya timbul pecah belah. Sedangkan khilaf itu ialah rahmat. Rahmat maknanya kita tak berbalah. Tu rahmat. Kalau berpecah belah, berbalah. Tapi sekarang hak timbul isunya dahlah di Malaysia ni mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Di rata-rata di Malaysia ni bermazhabkan dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tiba-tiba kita nak memakai mazhab yang lain. Kalaulah kita nak amal mazhab lain, contohnya dah kita di sisi kita beranggapan maknanya hak ni lebih kuat pada dalilnya, tak apalah. Tapi kita buat untuk kita lah. Nida, kita menyahut seru kepada seluruh masyarakat. Buat di surau kita, di masjid kita, tak perlu baca kunut. Baca kunut ni dalilnya lemah misalnya. Hebat kita daripada Imam Syafi'i. Masya Allah, hebat kita. Apa tandingan kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Apa tandingan kita? Apa ilmu kita? Ilmu alat kita cukup kah? Kita nak hukum macam tu sedemikian rupa. Yang mana kalau kita cek betul-betul lah. Mazhab kita Imam Syafi'i ni, dalil-dalil dia mengeluarkan hukum tu sangat-sangat ketat. Itu hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kita akhir-akhir ni jadi macam tu pula. Tapi untuk ilmu, nak cerita doa kunut ni di sisi mazhab lain tak sunat contohnya. Mazhab kita Imam Syafi'i sunat misalnya. Dan juga ada mazhab yang lain turut sunat contohnya. Ada dua mazhab sunat baca kunut. Dua mazhab lagi kalau tak silap tak sunat baca kunut. Kita bagi tahu misalnya begitu. Tak jadi masalah. Supaya tidak timbul perbalahan, tak jadi masalah. Tapi kalau kita duk mengajak masyarakat, kita nak memperlekehkan, maknanya ini dalil yang lemah. Imam Syafi'i ambil dalil, macam mana begini. Ini tidak betul. Kemudian di surau kita, di masjid kita, di tempat kita Malaysia umumnya bermazhabkan Imam Syafi'i. Tiba-tiba kita nak buat selera daripada tu, nak buat lain daripada tu, nak buat pelik pada orang daripada tu.
Ini timbul perpecahan. Ini tidak betul. Tidak rahmat lagi khilaf tersebut. Ini perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Ya, kuno ada pandangan mazhab yang lain tak sunnah. Mazhab kita sunnah. Sunnah apa? Sunnah baca kunut ni. Begitu. Itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpecah dalam bab ni. Tak perlu kita berpecah dalam bab ni. Begitu. Mana lafaz baca kunutnya? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, Tuhanku, Allahumma hdini, Tuhanku, maknanya tunjukkanlah akan daku, tunjuk olehmu akan daku ya Allah. Mu tunjuklah fi man hadai, sebagaimana mereka-mereka yang telah engkau tunjuki. Mu tunjuklah aku juga ya Allah. Yakni mu tunjukilah aku ya Allah akan jalan yang betul, akan jalan untuk sampai kepada engkau ya Allah. Mu tunjuklah pada aku ya Allah. Ini kita tengok makna daripada doa kunut ni sangat-sangat cantik. Rugilah kalau kita tak ambil peluang. Kerana doanya sangat-sangat cantik. Lagi pula warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku, ya Allah, Tuhanku, ihdini. Tunjukkanlah aku, tunjukkan olehmu ya Allah akan daku ni fi man hadai, sebagaimana mu tunjuk, sebagaimana yang telah engkau tunjuki dah kepada mereka-mereka hak kamu tunjuk. Kamu tunjuk kepada aku juga Allah. Yakni tunjuk jalan supaya kita sampai kepada Allah. Mu tunjuklah sebagaimana hak mu telah tunjuk dah kepada mereka-mereka hak telah kamu tunjuki. Siapa? Daripada kalangan Nabi, daripada kalangan para awliya, daripada siddiqin, daripada syuhada. Mereka tu telah sampai padamu. Aku ni pun mu tunjukkanlah jalan supaya aku sampai kepadamu juga. Allah, mu tunjuk jalan pada aku supaya sampai pada kamu. Seolah-olahnya bandingnya seperti orang ajak kita. Orang ajak kita, mari rumah aku. Hello, mari rumah aku makan nasi kerabu ni. Mari. Boleh aku pergi. Dah dia ajak, kita pergi lah. Jadi dah kita nak pergi rumah dia, kita tak tahu jalannya. Tunjuklah peta pada aku supaya sampai pada rumahmu. Bagilah waste, bagilah map misalnya. Tekanlah pada aku tak tahu jalan ni, tunjuklah aku supaya sampai pada rumahmu. Seolah-olah begitulah. Kita ni Allah Ta'ala suruh sampai kepada dia. Allah tu macam mana caranya? Mu tunjuklah ya Allah, mu tunjuklah. Ni Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Ya Allah, beri selamat olehmu ya Allah akan daku. Mu beri selamatlah akan daku ya Allah fi man afait, serta yakni sebagaimana mereka yang telah engkau beri selamat dah. Mu beri selamatlah pada aku juga ya Allah. Apa maksud maknanya doa kita di dalam kunut tu? Ya Allah, beri selamatlah olehmu ya Allah akan daku. Yakni minta kepada Allah. Kita minta di dalam doa kunut ni, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku. Selamat apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia luah. Selamat dunia ni, selamat diri kita, selamat isteri kita, selamatkan anak kita, selamatkan keturunan kita, selamatkan kenderaan kita, harta benda kita. Luah, selamatkan di dunia ni. Minta pada Allah. Itu dalam doa kunut kita. Selamat juga akhirat. Apa selamat akhirat? Iaitulah masuk kita ke dalam syurga Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada neraka-Mu. Dengan maknanya selamatkan kita masuk ke dalam syurga. Ni kandungan makna di dalam doa kunut. Kalau kita tak buat dia, rugi. Rugi. Ikut dia lah. Tak buat tu ikut dia. Ini kita biar tahu makna dia sedikit sebanyak. Supaya kita dapat tadabbur ketika mana kita menadah tangan, ketika mana kita doa kunut. Wa'afini fi man afait.
Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani, Tuhanku, wa tawallani, jaga olehmu akan daku ya Allah. Mu jagalah aku Allah, fi man tawallait, serta mereka-mereka hak telah engkau jaga dah, sebagaimana mereka-mereka hak telah engkau jaga dah ya Allah. Mu jagalah aku juga ya Allah. Mu jagalah aku. Yakni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala jaga kita, jangan kita ni dibiarkan supaya kita ni duk ikut hawa nafsu kita. Jangan ya Allah. Jaga aku. Jaga aku. Jangan membiarkan aku ni duk ikut hawa nafsu aku. Jangan-jangan ya Allah, kalau tidak rosak aku ya Allah. Kalau tidak punah aku ya Allah, kalau duk ikut hawa nafsu hak jahat ni ya Allah. Menjaga aku ya Allah. Ni wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berikanlah berkat kepadaku, hai Tuhanku. Tu berilah berkat olehmu ya Allah akan daku fima a'tai, pada barang yang engkau berikan kepadaku. Pada perkara-perkara muwi kepada aku, hai Allah, mu beri berkatlah. Mu beri berkat belaka. Tu kita minta kepada Allah, beri berkat pada barang-barang perkara-perkara Allah Taala karuniakan kepada kita. Mana maknanya khasnya, iaitulah Allah Taala beri anggota kepada kita. Daripada matanya, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya. Ni beri berkat ya Allah. Biar jadi berkat. Mata hak kamu beri pada aku, biar jadi berkat. Biar bertambah kebajikan apa? Menjaga daripada perkara-perkara maksiat. Yakni mata aku ni hanya patut kepada kamu. Itu bertambah kebajikan dengan mata Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala beri telinga. Kita guna telinga kita ni ke arah perkara kebaikan. Jadi keberkatan, bertambah kebajikan kita. Allah Ta'ala beri mulut kepada kita. Biar jadi berkat ya Allah. Kita bercakap-cakapan yang baik-baik sahaja. Kaki kita Allah Ta'ala beri pada kita. Biar jadi berkat. Kita berjalan kepada tempat-tempat kebajikan sahaja. Ni beri berkat. Wa barikli fima a'tait. Tu kita doa di dalam sembahyang kita, di dalam doa kunut kita. Umumnya lagi hak tu hak anggota kita. Hak luar daripada anggota, beri berkat pada anak-anak kita. Beri berkat maknanya isteri kita, hak kita dapat, biar bertambah kebajikan kita. Kita dapat anak, biar bertambah kebajikan kita. Ini semua ialah makna daripada doa kunut yang sangat-sangat cantik. Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku, pelihara olehmu akan daku ya Allah, ma qadait, syarri ma qadait. Wa qini wa qini syarra ma qadait. Maknanya ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku daripada kejahatan yang telah engkau tentukan kepadaku. Makna kejahatan-kejahatan yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita, maknanya peliharalah ya Allah. Apa maksud? Kejahatan, apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, hak ni tak boleh kita nak tolak dah. Tak boleh kita nak, tak boleh. Dah Allah Ta'ala tentukan, akan terjadilah kepada kita. Ini dia panggil qada Allah Ta'ala. Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala telah tentukan azali lagi, kita miskin. Miskin lah. Macam tak boleh dah kita nak tolak waqini. Ya Allah, lindungilah daripada miskin. Allah Ta'ala tentu dah kita miskin lah. Jadi apa maksud dalam doa kunut ni? Kita minta Allah Ta'ala jaga kita, lindungi kita, maknanya daripada kejahatan yang telah engkau tentukan kepada kita ni. Hak kita minta lindung ni, yakni kejahatan hak setelah mana Allah Ta'ala tentu kepada kita. Allah Ta'ala tentu kita miskin misalnya. Manakala Allah Ta'ala tentu kita miskin, kejahatan setelah mana kita ditimpa ujian tersebut, Allah Ta'ala tentukan kepada kita, kita jadi tak sabar, jadi gelisah, jadi tak sabar. Hak ni kejahatan. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Itu maksud. Begitu juga Allah Ta'ala beri pada kita nikmat.
Dengan nikmat tadi, kita tak syukur pada Allah. Ini kejahatan. Ya Allah, lindungilah aku. Sama ada bala hak kita timpa, ditimpakan kepada kita, ataupun kekayaan yang ditimpa kepada kita, kejahatan dia tu kita tak mahu. Kita minta berlindung kepada Allah. Kalau timpa bala kepada kita, tak sabar, gelisah, ini kejahatan kepada kita. Ya Allah, lindungilah aku. Jagalah aku daripada kejahatan tersebut. Kalau kita dapat kesenangan, dapat nikmat, kita tak syukur pada Allah Ta'ala, leka kepada Allah. Ya Allah, ini kejahatan, ya Allah. Jagalah aku, ya Allah. Itu maksud, wakini syarra ma qadait. Itu maksud dia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Ini habis dah lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Ini jumlah daripada puji pula. Hak tadi tu berapa? 2, 3, 4 rangkap tadi tu. Hak tu dia panggil jumlah doa. Kita doa kepada Allah. Kemudian sambung kepada jumlah puji pula. Di sini, sampai di sini, maknanya kita baca perlahan. Sunat baca sir kat sini. Hak tadi baca kuat. Allahumma hdini fi man hadait. Tu kita amilah. Kita makmum amin. Imam baca kuat. Fa innaka taqdi ni, hak di sini ni imam baca perlahan sir saja. Kita pun baca secara bersendirian, secara sir kat sini. Ni kerana ini puji ni, tempat puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana bahawasanya engkau ya Allah, maknanya taqdi wala yuqda alaik, menentukan. Kerana bahawasanya engkaulah yang menentukan, wala yuqda alaik, dan engkau tidak ditentukan, engkau tidak dihukum, engkau tidak dihukum ke atas dan tidak dihukum atas engkau gitu. Dan tidak dihukum atas engkau. Kerana bahawasanya engkau ni, hai Allah, engkaulah yang menghukumkan, engkaulah yang menentukan segala-gala, dan tidak dihukumkan ke atas engkau. Maksudnya segala-galanya telah ditentukan oleh Allah, telah diqadakan oleh Allah. Dah semua telah diqada oleh Allah, maka kita sabar atau kita puji Allah. Segala-galanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mula maknanya yang memilikinya, engkaulah segala-gala tuannya. Wa innahu la yazillu man walait, dan bahawasanya tidak jadi hina, la yazillu man walai, maknanya tidak jadi hina, tidak jadi lekeh, man walai, mereka yang engkau kasih, mereka yang engkau peduli akan dia, takkan jadi hina. Ini kita puji Allah. Ya Allah, maknanya tak jadi hina orang yang engkau kasih, takkan jadi hina, takkan jadi lekeh mereka-mereka yang manakala kalau engkau peduli dia. Dengan maknanya apa? Dengan maknanya tak akan berlaku kehinaan. Tak akan berlaku kehinaan di orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Di orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara, jaga ni, tak akan jadi hina walau dia dihina di atas dunia. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada panggil orang gila. Adakah Nabi kita jadi gila? Tak hina pun. Di sisi Allah, makin tinggi martabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni kita naknya maknanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita tak mulia di sisi orang pun, tapi kita mulia di sisi Allah. Ni kita duk puji Allah Taala. Wala ya'izzu man adait, wala ya'izzu man adait, dan tidak jadi mulia mereka-mereka yang seteru dengan engkau ya Allah. Orang yang seteru dengan Allah takkan jadi mulia. Manakala Allah Ta'ala murka orang tersebut, manakala Allah Ta'ala marah dia, tak akan jadi mulia dia di dunia dan akhirat. Walaupun disanjung, walaupun di atas dunia ni orang angkat dia, umpama orang kafir, orang memulia lah, orang sanjung lah dengan kekayaan dia misalnya, tapi nisbah akhirat tak akan jadi mulia dia. Takkan jadi mulia dengan maknanya, di akhirat kelak masuk neraka, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wala ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana, ada rabbana ni, tabarakta rabbana. Dalam naskhah yang lain tertinggal ni. Ini bukan salah pengarah tidak ni. Ini dia panggil tersilap cetakan. Pada cetak tu. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana
wa ta'ala. Maksudnya bertambah buat baiklah engkau ya Allah, bertambah maha berkatlah engkau ya Allah, maknanya bertambah buat baiklah engkau ya Allah, maknanya hei Tuhanku yang maha tinggi, wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha tinggi, yakni tinggi nisbah pangkat, tinggi nisbah pangkat. Ni kita duk puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait, falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi engkau lah ya Allah, makna segala kepujian, ala ma qadait, atas barang yang engkau tentukan. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita puji Allah kerana segala ketentuan ialah semuanya milik Allah ta'ala. Bila Allah Ta'ala tentukan apa-apa perkara, semuanya comel belaka. Walaupun dalam ujian, dalam bala. Bala ni walaupun dalam bala, tapi ianya comel kalau Allah Ta'ala tentukan. Kalau daripada pihak Allah, walaupun bala di sisi kita, tapi benda tu ialah benda yang baik, benda yang comel. Apa maksud? Bala, umpamanya. Bala, hikmah bala ni apa? Ampun dosa. Ada? Berlaku bala di kita, kita sabar. Oh, apa dosa, apa dosa, apa dosa. Demam, kata Nabi SAW, diampunkan dosa setahun. Kalau 7 hari kita demam, 7 tahun. Apa tu? Bala apa tu? Itulah maknanya nikmat, pahala. Inilah maknanya apa yang Allah Ta'ala tentukan, semuanya baik belaka, maka kita puji. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun akan dikau ya Allah. Wa atubu ilaik. Dan aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala daripada segala dosa-dosa kita, sama ada dosa besar, dosa kecil. Kita minta ampun dan kita bertaubat kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam kitab kita ni nampak semacam wasallim tu. Nak wasallam wasallam. Ni dia panggil jumlah khabariyah. Kerana apa? Ini wasallallah. Orang mengaji kaedah dia tahulah. Kalau kat sini wasalla, kalau bagi atas wasallallahu, maka belakangnya kena wasallam. Kena samalah. Di sini bagi atas, di sini pun kena bagi atas. Kalau di sini baris bawah, di sini pun baris bawah. Kalau baris bawah dia panggil jumlah talabiyah. Wasallillah, contohnya wasallillah. Misalnya kalau kat sini dia kena jadi wasallim. Kalau tabarak, samalah tabaraka. Wasallallahu, kat sini kena tabaraka wasallam. Apa dia? Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi tabaraka. Tabaraka wasallam. Wa baraka. Tak ingat dah. Tak apalah. Ni wasalla, kat sini wasallam. Kalau kat sini wasallam, kat sini pun kalau sini wasalla, kat sini wasallam. Kalau kat sini salli, kat sini kena wasallim. Dia begitu. Tu wasalla, wasallam. Kalau wasalli, kalau salli, kat sini wasallim. Bagi atas, bagi bawah, habis kat situ. Dan jika imam, habislah itulah doa kunutnya. Dan jika imam, yakni jika kita jadi imam, dibaca, yakni sunatlah dibaca akan dia, yakni akan doa kunut tadi dengan lafaz jamak. Kalau ni aku tu tukar kepada na. Kami gitu tu lafaz jamaknya, kami aku lafaz mufrad. Dan jika kita jadi imam, sunat dibaca akan doa kunut tadi dengan lafaz jamak. Seperti contohnya dibaca Allahumma hdina. Asalnya Allahumma hdini tadi. Minta pada kita. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina. Tukana. Hingga akhir. Baca sendiri lah dia kata. Tak cakap nak sebut dah. Banyak lagi lah dalam tu tadi. Antaranya kita kena tukar. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina. Sini. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait.
wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Ini nastaghfiruka. Nas kat depan. Kalau ni as, aku, naknya nun. Nas, dia panggil jamak. Kami minta apa gitu. Nastaghfiruka wa natu wa na. Jangan kita nastaghfiruka wa atu kat sini. Tak kena lah wa atu. Aku bertaubat, kami bertaubat. Wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habis itu. Tu kalau kita imam, tukar kepada lafaz jamak. Itulah berkaitan dengan doa kunut. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.